أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu duduklah. Ini kita santai-santai. Terima kasih tuan pengurusi majlis, sahabat-sahabat di MPSB kerana memberikan ruang dan juga peluang sebenarnya kepada kami daripada NGO Humanitarian Care Malaysia Berhad atau singkatannya MyCare. Sangat bersyukur dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian. Pertama kali saya mohon maaf, Dr. Tahir merupakan ayah Dr. Tahir, memaklumkan Dr. Tahir lambat sikit, dia tersesat. Dia tak pernah datang ke MPSB kan, so dia tersesat sikit. Tapi dia akan datang, jangan risau. Walau dia tak datang pun tak apa, kita ada Dr. Tahir ke depan. Dapat gambar dengan ayah dia pun jadilah. Mungkin Fazal Tahir 30 tahun akan datang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kami daripada MyCare, sekarang ini ketika Ramadan kita sedang menjalankan satu program, iaitu projek Ramadan MyCare, di mana ini merupakan tahun ke-6 kami melaksanakan projek ini, bantuan kemanusiaan. Dan Alhamdulillah tahun ini kita mensasarkan kutipan sebanyak 54 juta ringgit. Tapi pada hari ini, sehingga hari ini kutipan kita dalam 1.6 juta saja. Sedih sikit lah. So harap ni boleh dapat, hari ini dapat 3 juta boleh. Dan kami juga amat rasa berbesar hati antara penyumbang yang pertama menyumbang adalah MPSB sendiri pada awal yang lalu, awal Ramadan, memberikan sumbangan 50,000. So ada force sikit lah untuk kami bawa Fazal Tahir ni. Dan daripada 18 negara tu kita mensasarkan seramai 100,000 penerima manfaat daripada sumbangan. Dan dua bentuk pakej yang kita jalankan pada Ramadan ini, iaitu yang pertama makanan, di mana ia akan dipecahkan kepada 3 bahagian lah, iaitu iftar, sahur dan juga pack makanan untuk penggunaan sebulan untuk sebuah keluarga, dan juga hadiah hari raya untuk kanak-kanak di semua 18 negara. Tapi pada petang ini, pada petang ini kita akan membicarakan satu tajuk yang lebih spesifik, iaitu isu Syria. Mungkin saudara-saudari dah pernah dengar tentang isu Palestin dan Rohingya dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita nak fokus kepada isu bumi Syria. Mungkin sebelum tahun 2011 kita tak pernah dengar apa yang berlaku di Syria dan sebagainya. Tapi bila bermula sahaja 2011, apa yang berlaku di Syria yang dipanggil revolusi ataupun kebangkitan rakyat Syria, rentetan daripada kebangkitan Arab ataupun dalam Inggeris dia Arab Spring pada 2010, Syria juga rakyat-rakyatnya turun ke jalan raya berdemonstrasi kerana kerajaan yang zalim dan juga kuku besi yang menekan rakyat. Dan ini telah menyebabkan isu Syria pada hari ini begitu kompleks. Dan kita lihatlah di Facebook kan, macam-macam lah kan, otak pecah lah, kepala hancur dan sebagainya, macam-macam lah kan. Dan pada hari ini kita lihat situasi di Syria sangat kritikal dan sangat menyayat hati. Dan oleh itu pada petang ini kita akan sama-sama lihat apa sebenarnya yang boleh kita lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sebenarnya kita perlu membantu isu Syria? Kebanyakan tempat kami pergi ceramah dan sebagainya. Minggu lepas pun saya balik ke Johor Bahru, kita ada buka bus di Bazar Ramadan kan. Tengah buka tabung tu ada seorang pakcik dan juga anak-anaknya datang, dia berjerit kat kita orang kan. Dia kata, "Oi," tunjuk kita orang, "Oi, kenapa bantu orang Syria? Dia orang dah kaya kan. Kat Malaysia ni ramai susah." Jadi hari ini kita akan ceritakan kenapa sebenarnya kita perlu bantu rakyat Syria. Dan alhamdulillah pakcik tu jerit kat saya balas lah dengan satu jawapan lah. Dan pakcik tu sentak lah kan. So dia lari kan. Dan insyaAllah sebelum kita memulakan, sambil kita menunggu kehadiran Fazal Tahir yang sangat ditunggu-tunggu, kami akan tayangkan satu video. Video ini amat menyayat hati kami kerana ia menunjukkan kesengsaraan kanak-kanak yang telah dikompilasikan bermula 2011 sehingga hari ini. Dan semenjak 2011 hingga hari ini, angka korban yang unofficial lebih kurang 350,000 ke 400,000 orang. Begitu angka yang begitu dahsyat lah sebenarnya. Dan setiap hari saat ini tuan-tuan dan perempuan, mereka masih lagi dibedil. Dan kalau kita lihat NGO luar negara dia buat laporan dan sebagainya, antara yang paling banyak diserang adalah pasar-pasar awam ketika Ramadan tu. Dan
dan juga hospital-hospital lapangan dan juga klinik-klinik kesihatan. Jadi ini satu benda yang bagi kami di NGO adalah satu kebinatangan lah, yang sebenarnya kita sebagai seorang Islam dan juga seorang manusia harus membantu. Kita akan saksikan video ini, insyaAllah. عائلات بأكملها، أطفال ونساء في الغوطة الشرقية نتيجة قصف الأرض. The pictures that shocked the world, 500 people killed in an apparent chemical weapons attack on a national suburb. Perhaps equally shocking are the President diplomats and local wants on the ground with the UN team will be able to broaden the scope of their inspections. شو عامل انت؟ شو عم تعمل؟ قل لي شو عم تعمل؟
bertemu. يعني حكي لو الضعيف بس هيك. Okey, itu sedikit sedutan lah tentang apa yang berlaku kepada kanak-kanak di Syria. Dan kenapa saya tunjukkan kanak-kanak? Kerana pemangkin atau permulaan kepada isu Syria pada 2011 bermula daripada kanak-kanak. Yang ini gambar sekolah di wilayah Darab, di bawah sikit, dekat situ bawah. Berlaku sekitar Februari 2011. Apabila ada lebih kurang 28 orang kanak-kanak umur dalam darjah 4, darjah 5, darjah 6. Dia orang ni selalu tengok TV dan pada ketika itu berlaku revolusi Arab di negara-negara lain, Yaman, Egypt, Tunisia dan sebagainya. So budak-budak ni bila kat rumah dia dengar lah, dia tengok TV kan, dia tengok berita, dia dengar lah apa yang dilaungkan oleh para demonstran di negara-negara Arab. Contoh-contoh ayat dia, rakyat mahu jatuhkan kerajaan. So kanak-kanak ni pun pergi ke sekolah dengan naibnya dia tulis kat papan putih benda tu. Budak-budak anak-anak kita kan, kalau tengok sinetron lah, apa, tundukan pelbagai itu, mesti dia ingat nama hero, heroin dan sebagainya kan. So budak-budak ni dia dengar, dia tulis kat papan putih dekat meja kan. So nak dipendekkan cerita, polis di kawasan Darab tu tahu. So tangkap budak-budak ni seramai 28 orang. Ditangkap dan diseksa. Dan bagaimana diseksa tuan-tuan dan puan-puan? Dia cabut kuku tangan ni, dia cabut keseluruhan semua, dan juga kaki. Jadi pukul. So bila family semua tahu anak-anaknya diperlakukan sebegitu rupa, so family pun pergi kepada polis dan menuntut mamai tu orang, mak ayah, adik-adik, tuntut supaya kembalikan anak-anak mereka. So apa jawapan polis, ketua polis di Darab tersebut? Satu jawapan yang amat menyedihkan. Dia kata apa? Kalau engkau mahukan anak-anak korang semua, berikan isteri-isteri dan juga anak-anak perempuan kamu, biar kami rogol mereka, kamu akan dapat anak yang baru. Jadi keluarga-keluarga kanak-kanak ni pun tak tahu apa dah. So apa yang dia buat? Dia buat demonstrasi di kawasan tersebut. Tapi akhirnya menjadi viral pada Mac 2011. Lebih 157 tempat di seluruh Syria keluar ke jalan raya berdemonstrasi secara aman. Dan untuk mengekang kebangkitan rakyat, Presiden Bashar al-Assad mengerahkan tenteranya untuk menembak para demonstran. Tak kira lah wanita, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi itulah permulaan kebangkitan rakyat Syria, dan itulah yang berlaku sehingga hari ini. Pesannya pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan dua orang tokoh yang saya rasa tak perlu kenalkan lagi lah kot. Pasal Tahir perlu kenalkan lagi ya? Tak payah semua kenal dia. Mungkin saya kenalkan sikit kot Dr. Tahir ni saya punya bos baru. Di sebelah kanan saya Dr. Tahir Abdul Rahman, berumur betul 66 tahun. Dr. Tahir Abdul Rahman 66 tahun. Sekarang adalah ahli lembaga pemegang amanah Board of Trustees kepada Humanitarian Camp Malaysia Berhad, dan sekarang membantu di pejabat sebagai senior consultant. Dan di hujung sana handsome Sado Abang Fajar Tahir, tak Sado tak gigi dah. Abang Fajar Tahir kebetulan anak kepada Dr. Tahir. Kan dia tak tahu tak tahu adik Iras. Saya kata Dr. Tahir minggu lepas dia tunjuk lesen dia ketika muda. Saya tengok memang sebiji macam Faizal. Mas sebiji. Jadi insyaAllah kita punya soalan pada petang ini. Yang pertama untuk Dr. Tahir lah, selaku orang yang dah lama dalam bidang kemanusiaan. Awalnya bermula dengan isu Palestin, sekarang fokus untuk isu Syria. Mungkin doktor boleh ceritakan, kebanyakan majoriti kita di luar sana, orang Malaysia kan, jadi kita bawa isu Syria, ramai yang beranggapan ini bukan isu kita. Itu satu. Yang kedua, dia akan marah kita lah. Tu orang kat Malaysia ni susah ni, tu gelandangan bawah jabatan, tu yang tak dapat zakat, tak dapat baitul mal dan sebagainya. Kenapa sebenarnya kita perlu bantu orang-orang Syria yang jauh daripada kita? Mungkin doktor boleh kongsi sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya minta maaf suara saya banyak dah tak ada sebab bagi kat dia. Tinggal sikit-sikit je lagi.
Terima kasihlah first of all, terima kasih kepada pihak NBSB yang memberi peluang kami kedua di sini. Terima kasih kepada donation pertama sebanyak RM5,000. Baik, saya terus kepada soalan dalam masa singkat. Soalan pertama tadi tentang kenapa kenapa kita kena tolong orang Syria. Benda ni berlaku hampir dah masuk tahun ke-6 di Syria. Mereka ni yang di Syria ni bukannya kawasan, bukan kita nak kata macam mengendahkan mereka. Mereka ni bukanlah macam orang Bangladesh ke. Mereka ni is a nice country, macam kita, ya? Ada accountantnya, ada banknya semua. Tapi bila terjadi macam ni, kalau kita bayangkan kita lah di Malaysia ni, semalam dia ni NBSB, besok tengok NBSB ni dah jadi tak ada apa. How do you feel? Rasa-rasa tak? Kita rasa, ya Allah, ya Tuhan, bagilah orang yang lihat apa yang berlaku pada aku ni datang. Takkan kita nak biar, takkan kita rasa tak apa, tak tolong, tak apa. Tapi itulah yang berlaku. Tetapi kita kena lihat lah, kita kena lihat bahawa apa yang berlaku di Syria ni dia berbeza dengan apa yang berlaku di tempat-tempat negara-negara Arab yang lain sebelum pada masa Arab Spring. Macam tadi dah cerita sikit, dia bermula dengan anak-anak sekolah. Dan di Syria ni kita kena tahu sedikit tentang geografi dia lah. Syria, dia adalah sebuah negara Sunni, majoritinya almost 80% Sunni. Pemerintahnya ialah Syiah, kan? Dia terbalik pada Iraq. Iraq is the other way around. Dan apa yang berlaku sekarang ini bukanlah benda baru. Tahun 1982, saya masa itu di UK tengah tulis saya punya PhD thesis. Sudah berlaku. Bapa kepada Bashar Assad ini, bapa pada Bashar Assad pada bulan Februari musim sejuk itu telah menggempur 2-3 bandar besar di Syria, Hama dan Aleppo, membunuh lebih kurang 40,000 orang dalam masa tak sampai sebulan. 40,000. Ini nak cerita sikit, lagi sikit pada topik tak apa kot, nak cerita ni pengalaman sendiri. Di antara semasa saya buat PhD tu, adalah orang pelajar-pelajar Syria yang buat master PhD. Dia jadi kawan baik kita, sama-sama Islam. Bila balik, bila kita tanya di mana mereka, dia orang tak tahu. Bila kita tanya, mak, parent, keluarga di Syria yang menunggu mereka pun balik, tak tahu. Mana di airport tu dia orang dah hilang. Inilah kerja kerajaan Ba'ath, ya, kerajaan Ba'ath Syria ni. Ini kalau siapa saja yang dia nampak terlebih Islamiknya, cenderung kepada benda-benda yang Islam lah, kan. Inilah jawapannya. Lebih-lebih lagi Sunni. So dia berbeza. Saya juga nak sentuh sikit lah. Di masa 1982 dan berlaku juga sekarang ni, antara yang dibunuh adalah apabila mereka Sunni yang ditangkap itu tidak mahu menyebut syahadah yang diajar. Tu bapak dia dulu pun, kalau kita tengok dia conteng-conteng di macam apa panggil, conteng dan asmuriyah, kan. La ilaha illa al-watan wala rasul ila ba'ath. Ba'ath tu pasti dia, watan kita ada. So kadang-kadang bila orang tanya saya, siapa kita nak tolong Arab tu gaduh sama-sama sendiri, kan, sama-sama Islam, kan, Arab Islam dan Islam gaduh. Saya kata kalau macam itulah dia punya syahadah, adakah mereka Islam, kan? Nilai sendirilah. So Bashar Assad, Hafiz Assad ini adalah kelompok Syiah Nusairiyah yang juga dianggap murtad oleh pihak Syiah. So dia bukan saja Syiah yang tak kita iktiraf dalam Islam, berlawanan dengan Sunni. Dalam Syiah pun dia dikira murtad. Ini manusia ni yang menganggap Ali sebagai, okey, dia berapa minit ni? Saya sudah cakap. Tadi doktor kata nak bagi dekat Faizal lagi. Saya nak cakap sikit, nak bagi orang di sini.
Okey lah, itu Intro. intro je lah. Okey. Boleh? Boleh. Di sini? Boleh. Berhenti kat sini? Boleh. Sini. Sebab saya dah cakap, kalau cakap pasal Syria, pasal Palestin, jangan bagi saya cakap benda ni. Okey, terima kasih Dr. Zahir. Sedikit pandangan daripada Dr. Zahir. Tapi kalau kita lihat beberapa hadis daripada Rasulullah SAW kan, hampir 40 hadis Rasulullah menceritakan secara spesifik tentang bumi Syam ataupun pada hari ini negara Syria dan juga Palestin tersebut. Jadi kita kepada panelis yang digemari ramai lah, iaitu saudara Faizal Tahir. Kita lihat apa yang saudara Faizal buat ketika ada anugerah lagu yang saudara share di Instagram dan juga Facebook kan, tentang apa yang berlaku di Syria. Dan juga saudara Faizal pun pernah bersama dengan Aqsa Sharif pada saya rasa 2010 ke misi melihat pelarian-pelarian Palestin di Lebanon, dan juga beberapa kali ke melihat pelarian Syria di Jordan. So mungkin ada something yang special sebenarnya isu Syria ni di mata saudara Faizal yang boleh dikongsikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Manju jemput saya ke sini bagi saya masa untuk bercakap. Saya tak pandai bercakap sebenarnya sebab tu saya menyanyi. Sebab saya ni pemalu sebenarnya. Minta cerita dengan bapa saya. So, tapi Alhamdulillah saya diberi peluang untuk belajar ni. Boleh share sikit apa yang saya tahu. Mungkin pengalaman saya tak sedahsyat pengalaman bapa saya yang pernah masuk Gaza sendiri apa semua. Mungkin orang, saya tak nak orang expect yang saya punya cerita dahsyat macam saya pernah pergi tengok tempat tu kena bom ke, lari pada musuh ke apa. Tak. Saya punya pengalaman is just going to the refugee camps apa semua, mendengar cerita dari rintihan diorang apa boleh semua. So mungkin cara saya punya saya ditarik masuk ke dalam isu ni lain, dia punya jalan dia. Tuhan bagi saya jalan yang lain kan, dari muzik apa semua, dan saya dapat tahu pasal penderitaan orang Palestin atau Syria. Tuhan bagi cara yang lain untuk saya terlibat dengan macam ni. But of course sedikit dia punya awareness tu datang daripada ayah saya. Mungkin 7-8 tahun lepas saya sibuk dengan muzik, saya semua seronok dengan muzik dan semua, and tak fikir sangat pasal benda macam ni apa semua. Because terus terang saya cakap betul, macam orang-orang yang macam kita yang mungkin mempunyai hati dan perasaan yang senang tersentuh akan tak terasa nak membantu kalau macam ni. Tapi saya cakap terus terang tak semua orang macam ni sebenarnya. Sebab saya ada je kawan-kawan ramai yang selebriti pun sama. Diorang punya alasan macam apa kita nak sibuk. Tolong diorang, kita buat hal kita sendiri lah. Itu semua nanti Tuhan dah kata diorang menang lah. Dan ada orang macam tu, saya tak tipu. Selebriti ramai macam tu, kita buat apa sibuk. Biar diorang settle sendiri lah, itu bukan masalah kita. So pada saya, biarlah orang-orang macam tu, biarlah kita just buat apa yang kita boleh buat. Create awareness. Dan saya sendiri, sekarang ini, itulah yang saya buat. Tiap-tiap hari, apa yang saya boleh kongsi dengan orang di Instagram, di Facebook saya, walaupun kadang-kadang ada konten yang merepek sikit saya, tapi saya rasa okay, once in a while kita nak bagi orang interested dengan apa yang kita post apa semua. So satu benda yang saya boleh katakan, macam Dr. Tahir cakap tadi, macam apa saya cakap tadi, it's hard untuk kita nak bayangkan kalau Malaysia ni satu hari jadi macam Syria tu. Tapi terus terang saya katakan it is a possibility, walaupun kita tak nak minta dijauhkan Auzubillah min zalik. Tapi Syria was a very very beautiful country. Sebab saya pergi sana duduk dengan dia punya pelarian apa semua, kita orang pernah duduk berkemah dengan orang dekat tengah padang pasir dekat Jordan tu, dekat dia punya refugee camp tu. Dia cerita semua. Saya cakap satu grup tu dengan kawan-kawan saya, Noh Saleh, Miss Nina, Aizah Amdan, Muaz, kita orang memang tak boleh menahan air mata tu, memang teruk gila sangat lah. Ada satu sesi tu kita orang dengan pelarian tu memang rasa macam apalah yang selama ni aku buat. Dan orang ni macam dia cerita yang ada satu tempat refugee camp ni, kita orang punya movement ni fokus kat refugee camp tu. Dia punya macam penghulu, dia nama dia Abu Abdullah. He was a millionaire. Dia millionaire. Dia ada satu firm engineering atau architecture, and he was earning millions every month. Tapi one day dalam sekelip mata rumah semua kena bom apa semua, tahu-tahu dah berjalan beratus-ratus kilometer berlari ke Jordan. So dia kata dalam sekelip mata benda tu hilang, dia tak perasan. Nobody expected it. Family semua hilang, sampai hari ni ada yang tak jumpa, semua tak tahu apa jadi apa semua. Tapi dia masih boleh
bersyukur. Alhamdulillah ada juga tempat dia boleh duduk walaupun dalam keadaan pelarian, tapi dia boleh duduk dan membesarkan anak-anak dia. Cuma yang sedih sebab dia kata Syria ni was such a beautiful country, it was such a I think saya pernah tanya kawan-kawan saya yang pernah pergi sebelum jadi civil war ni, diorang kata diorang boleh iktiraf yang Syria is one of the most beautiful countries in the world. Memang cantik, and dia punya industri pun sangat bagus, and ramai sebenarnya apa orang kata yang bijak-bijak yang macam I'm not sure, maybe ada tak tahu Steve Jobs tu pun anak pelarian Syria kan. And then sekarang pun macam saya tengok a lot of people yang berjaya macam dekat luar negara, dekat London, kat US, ramai daripada orang pelarian sebenarnya, pelarian Syria. Footballers pun ramai pelarian Syria sekarang yang tengah naik kan. So pada saya tak salah pun walaupun kita duduk jauh, walaupun kita ni Asia, diorang tu Middle Eastern, Arab, sesama Arab, dan kita tahu pasal cerita diorang, apa masalah susah sangat kita nak tolong orang. So kalau ada orang nak pertikaikan kenapa kita tak sibuk tolong orang kat sini, saya rasa dekat sini dah banyak, with all due respect, bersepah bermacam-macam NGO untuk tolong kita punya orang-orang yang gelandangan ke, yang homeless ke, anak yatim piatu. Bukannya orang-orang macam saya dan bapa saya tak kisah, tetapi saya rasa apa yang berlaku di Syria ni dan Palestin lebih memerlukan perhatian kot, sebab ini benda-benda yang memang saya rasa kalau kita rujuk pada Al-Quran pun ada diberi cerita-cerita ataupun tanda-tanda benda-benda macam ni akan berlaku, tetapi kita sesama Islam kena tolong apa benda semua. So macam saya sendiri, I just hope, saya harap saya dapat memberi lebih lagi kepada isu ni, but I cannot do it on my own. Kalau saya seorang pergi dengan grup saya 5-6 orang, 12 orang pergi, apa sangat yang akan boleh buat. So I just hope semua orang kat sini, walaupun saya tak ada cerita saya kena lari pada orang nak tembak saya ke apa ke, tak menarik sangat besar, I just hope semua orang lebih terbuka untuk everyday mencari cerita-cerita. So siapa yang belum follow saya kat Facebook, Instagram, kalau nak tahu follow je lah saya. Saya akan mencuba yang terbaik untuk update semua. Sebab everyday, I'm very sure everyday benda ni berlaku. Even semalam pun kita nak sibuk Syria, bila kita sibuk Syria, a few days back, sibuk dekat Palestin pula, tentera Israel nak try masuk Al-Aqsa, tak salah saya, kacau orang. So there is always something going on. Dan macam saya pergi Jordan itu, kita masjid dekat sana susah sangat nak jumpa. Saya pergi dekat Jordan dengan Egypt, masjid terlalu senang nak jumpa. And macam kat Syria pun sama juga. And diorang hancurkan masjid-masjid ni, orang nak pergi beribadat semua. So kita yang ada masjid kat sini, saya harap kita semua lebih banyak luangkan masa untuk ke masjid lah. Nanti bila jadi macam tu baru kita mencari masjid. Itu je lah. So saya mengajak semua untuk lebih aware dengan isu ni. Saya tahu, saya sendiri banyak yang tak tahu tentang isu Syria ni, dia punya roots dia, akar umbi dia. But I think kalau kita ada masa, there's always internet, Google, if you want to understand, and lebih prihatin lah. I know we have other issues here, banyak yang perlu ambil tahu kat sini. But this is something yang saya rasa as a Muslim, and it's more than, for me it's not just Muslim, it's not just about Islam. Sebab saya share benda ni dengan kawan-kawan Chinese saya, kawan-kawan Indian saya, and diorang tak tahu benda ni, and they are interested to help. And to be honest, I as a Muslim, as a human being pun, kalau benda ni yang tak terjadi ni pun bukan terjadi dekat orang Islam, I will go and help. So think as a human being, yang dah diberi kepada Allah, dah beri kepada kita perasaan simpati, perasaan harus membantu, because we never know, one day dengan sekelip mata kalau Allah kata kun fayakun, your country will be like this, it will happen. Itu saja. So kita yang ada kepercayaan yang kuat pada Allah, pada saya satu benda je, bila orang susah kita tolong. Bila orang susah kita tolong. Sebab we never know bila kita akan susah. It's very simple. Itu saja saya punya pegangan. Ya, terima kasih. Wah, orang pemalu cakap. Terus tahu. So, soalan Datuk Tahir tadi pun, Fazal Tahir dah jawab sikit lah. Dan satu benda yang menarik juga yang saya nak kongsi, masing-masing sibuk kenapa kita perlu tolong Syria dan sebagainya. It's a fact sebenarnya.
Semua mungkin pernah tahu tentang apa yang berlaku beberapa bulan lepas, tentang gambar seorang kanak-kanak 2 tahun yang bernama Aylan Kurdi yang terdampar di pantai di Turki. Aylan Kurdi ini salah seorang lebih kurang 2,300 orang yang lemas, pelarian Syria yang melarikan diri untuk melarikan diri ke Eropah. Dan route dia adalah akan melalui Laut Mediterranean, akan sampai ke satu pulau, dia punya transit di Greece, Pulau Lesbos. Dan di pulau ini, antara NGO yang aktif menyambut pelarian Syria yang beragama Islam ini adalah NGO daripada Israel. Anda boleh search NGO ini. Dan itu satu bentuk yang bila kami di My Care rasa muhasabah. Kami kena melakukan lebih lagi sebenarnya. Kerana ada orang, di Israel lah kita cakap tentang negara yang sangat kejam dan sebagainya, tapi mereka yang diharapkan membantu. Jadi di mana sebenarnya kita? Jadi mungkin Dr. Tahir boleh kongsikan sedikit pengalaman kita dalam bulan Ramadan ni kan. Dan anda Dr. Tahir beberapa kali ke Syria, 2 kali Dr. Dan ada sekali ketika menyambut Ramadan di Syria, pernah hampir dibom kan. Sihat lagi alhamdulillah. Jadi mungkin Dr. Tahir boleh cerita sikit pengalaman kena bom tu macam mana dan sebagainya, lari ke apa ke. Kita boleh kongsi sikit. Baik, sambung sekali lagi ya. Tadi satu soalan belum jawab. Boleh sama-sama. Jawab sikit salah, bagi ingat tadi. Kenapa kita sebut-sebut tolong bicara pasal Syria, Palestin? Faizal sebut tadi sikit. Dia nak cakap apa yang saya nak kongsi lah. Dia amat berbeza lah kesusahan orang di Malaysia, di negara kita sendiri, dengan orang yang susah dalam lari daripada zaman berbeza. Kalau di Malaysia, bukan kita tak tolong. Sebenarnya My Care, kita ada beberapa agensi di bawah My Care. Salah satunya ialah NICE. NICE is Nusantara Okay. Nusantara Care. ISTM, kita ingat dah. Okay. Dan kita juga di bawah bersama-sama dengan My Care, kita ada air bantu. Jadi dalam Malaysia sendiri, masa banjir di Kelantan, kita pergi bantu. Masa gempa bumi di Sabah kita pergi kan. Bukanlah tak ada langsung, ada. Tapi kita bantu tu mengikut kadar lah. Kita bantu untuk membantu apa yang NGO lain buat, dan juga kerajaan pun ada upaya untuk membantu mereka. Okey? Ada kerajaan bantu, kita tolong bantu. Di Syria dan juga di Palestin lah, saya tak mahu lupa Palestin. Di Syria, siapa nak bantu juga kan? Saya kata mereka nak harap kerajaan yang memburu mereka. Mereka lari ni kerana kerajaan sendiri merosakkan negara dia yang cantik. Kerajaan sendiri yang membunuh rakyat dia sendiri. So dia nak minta bantuan kat siapa? Dia nak minta bantuan dari jiran. Jiran ni pun sama juga. Tapi orang sakit di sini yang bersamamu ke apa, ada jiran yang boleh bantu, yang sedar. Ada jiran kita tak kurang, kan, boleh hulur duit, boleh. Tapi it's not happening in Syria. Everybody is taking care of themselves. Macam mana dalam Quran Allah sebut keadaan bila hari kiamat. Tentulah orang nak bayang sikit kan. Aku tak habis tahu dah haram. Ada anak-anak tinggal yang sedang menyusu pun kita tinggalkan. Itulah keadaan di Syria. Okay. So berbezalah. Bantuan di Syria kita bagi tu di dalam perspektif yang berbeza. Di antara timun dengan durian dan lain tak boleh. We are not comparing orange to orange or apple to apple. Right? Okay, back to the question just now. Ramadan di sini. Ramadan. Saya sebelum ke Syria, saya ke Gaza lah. Sebab My Care ni dulu asalnya Aqsa Sharif, ya, puannya Gaza. Tapi bila 2011, bila berlaku ni semua, so kita terpaksa juga bantu saudara-saudara kita di Syria dan di negara lain, di Iraq. So di Syria ni, okay, saya masuk ke Syria 3 kali. Yang pertama saya masuk tu, yang saya kena kongsi sikit ialah 2013, Ramadan 2013, 10 hari terakhir Ramadan 2013. Dan kalau tadi tengok tadi gambar budak-budak yang ada macam di tangan kan, itu adalah kesan apa tu? Tahu tak? Kesan bom gas sarin yang dia bomkan pada bulan Ogos. Bulan Ogos tu ialah bulan Syawal. 2 minggu masuk bulan Syawal. Kami balik seminggu benda tu berlaku. 2 minggu kami balik dari Syria, benda tu berlaku. Dan nak cerita ni semasa
semasa Ramadan di sana. Kalau nak share ni macam mana ya, nak mula ni. Inilah. Kami masuk melalui Turki. Ya. Turki alhamdulillah semua sedap duduk hotel. Sebab itu menyusup masuk ke dalam Syria. Sebab Syria bukan macam Gaza, dia ada satu pintu saja boleh masuk. Tapi Syria ini adalah satu negara yang besar. Itu sebab kita lihat pelariannya dikelilingi negara-negara lain. Di Turki sebelah atasnya, di Lebanon, di Jordan, di Iraq. So dia boleh lari banyak tempat. So kami masuk, yang pertama masuk melalui Turki ini adalah melalui FSA, tentera Pembebasan Syria. Tentera Pembebasan Syria. Yang setengah orang kata pemberontak, tetapi difatwakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, jangan panggil mereka pemberontak. Mereka adalah pejuang. Pejuang untuk membebaskan hak mereka sebagai rakyat, sebagai manusia. Ini isu kemanusiaan. So bila bulan Ramadan, masa mula kami masuk itu, sebelum masuk kita dah jumpa pelarian. Ini nak cerita juga. Bila di Syria, pelariannya ada 3 jenis. Satu, pelarian yang lari daripada Syria, keluar pada Syria. And that is really refugees. Itu pelarian. Tapi ada juga pelarian yang lari daripada, katakanlah bom terbaru, dia lari ke Shah Alam. Pelarian juga, tapi dia tak keluar pada Syria. And these are called IDP, internally displaced person, internally displaced people. Ini yang lari ini, dia lari daripada tempat yang tentera Bashar al-Assad suspek ini geng-geng Sunni yang memberontak, dia kena bom, dia lari tempat lain. Ini IDP. So saya masuk itu kebetulan, kita masuk, yang pertama saya masuk melalui FSA ini. Ini adalah kemah-kemah yang lari daripada tentera-tentera Bashar al-Assad ini. Dan semua pun ada bawa komputer, ada peluang, tapi rasa tak ada peluang. Nak tunjuk gambar dhaifnya keadaan pelarian kemah-kemah di Syria ini. Di satu kemah tu, kami nak tengok dia punya klinik. Ini satu kemah tu dijadikan klinik. So kami duduk tengok klinik, check sebanyak masuk 7. Kami bertujuh masuk. Termasuk 2 orang doktor. So yang doktor pergi check, ubat-ubat tu dah almost already expired. Dan ubat yang ada ubat apa? Ubat Panadol. Dia orang bukan sakit kepala. Ya, pelarian dia bukan sakit kepala, dia sakit lebih dari itu. Tapi itulah keadaan. Kemahnya dengan berlantaikan tanah. Kan? So kami duduk cek tu, kami nak tanya mana doktornya. So sementara doktor tu ada orang jalan tempang pakai tongkat. Saya ingatkan dia pun pesakit juga. Nak dapat rawatan, ini dia lah doktor. Semua tu ada dalam gambar. Saya ambil gambar tu. Banyak orang, doktor sendiri pun sama macam lagi. So kami melawat beberapa perkemahan. Ada yang okey, yang dapat bantuan daripada United Nations, tetapi ada yang sangat tak yang lari ni, supaya dia orang tak tahu di mana kemah ni berada. Mereka ini sangat-sangat, saya nak gambar tak boleh. Kalau tengok gambar boleh tengok gambar kan, tapi gambar tak ada, nak cerita pun susah. Pernah berjumpa dengan budak-budak kecil-kecil ni, anak-anak Syria ni. Kalau kita pegang kepala mereka, rambut pegang, saya rasa, saya pernah cakap, ini cuba rasa rambut dia orang. Ini rambut ke urus besi? Keras. Tak pernah mandi berbulan. Mungkin tahun, tak tahu. Dengan giginya kuning. Padahal mereka ni bukannya budak kampung, bukan budak-budak apa. Mereka ni dari bandar. Yang bapaknya kerja engineer, mungkin businessman. Tapi itulah keadaan sekarang. 5 tahun. Bukannya 5 bulan, bukannya 5 minggu, bukannya 5 hari. Macam kita berkemah 5 hari boleh lah, seronok lagi kan. Tapi 5 tahun, kita nak rasa macam mana. Satu kemah saya pergi tu, air najis. Air najis yang dibuat jadikan apa? Tandas, mengalir ni. Di situlah budak-budak tu. Cuba kita bayangkan rumah kita. Toilet kita 5 hari.
Flash keluar balik, apa rasa? Kita lah. Sanggup lah duduk dalam rumah 5 hari lah. Tapi ini 5 tahun. Inilah keadaan sana. Bulan puasa lah. Nak solat, tapi nak solat. So air kena ambil daripada bawah tanah. Kena ambil air bawah tanah. Tak apa, pam banyak. Pam tak jalan. Siapa pam tak jalan? Pam jalan guna apa? Nak kena diesel. Diesel tak ada. Diesel kena sekat. Kerajaan tak masuk. So macam mana air? Tunggu air tangki datang. Yalah. Ini pengalaman saya lah. Saya juga melawat satu dia panggil Central Kitchen. Central Kitchen ni dia masak untuk pelarian. Dia masak tu setiap hari untuk 17 ke 7,000 lah. Tiap hari dia kena masak untuk iftar dan sahur. So saya balik, saya tanya, ada tak caterer kat sini yang boleh masak tiap-tiap hari 7,000? Tak sanggup kot dia. 7,000 setiap hari dia masak. Alhamdulillah, banyak NGO yang bantu makanan pula daripada negara. Okey, kebanyakan tu? Ya, boleh dah angkat macam ni. Ya. Kalau nak cerita, saya kata ada cerita pasal mungkin banyak. Okeylah, saya beritahu itu. Okey, terima kasih Dr. Tahir. Dan mungkin soalan untuk Saudara Faizal. Mungkin Saudara Faizal famous ya, ramai orang follower kat Instagram. Saya pun follow 1,007 kan. Faizal dah 1,000 kan, di Facebook 1 juta lebih. Okay, Faizal boleh gunakan manfaatkan populariti untuk kongsi kan dengan timah-timah dengan rakyat Malaysia. Tapi macam mana pula kalau untuk kami ni kan, macam kita orang ni kan, sahabat-sahabat dekat BSP ni kan, apa sebenarnya peranan yang boleh dimainkan untuk membantu di mata Faizal? Apa sebenarnya yang kita boleh bantu sahabat-sahabat di sini? Okay, terima kasih. Itulah, ada sesetengah orang tu memang bernasib baik. Alhamdulillah, macam saya ada follower yang ramai. Tuhan buka saya jalan untuk jadi seorang public figure. Boleh dapat follower yang ramai dekat Instagram, Facebook. Dan disebabkan itulah saya rasa saya ada peranan saya. So yang macam cakap tadi yang follower 1,000, ikutlah saya kata je lah. Ramai. But honestly, okay, saya nak cerita sikit pasal tadi tanya apa yang orang lain boleh buat. Saya rasa banyak yang sangat boleh dibuat. Saya nak cakap sikit lah. Masa saya pergi sana dekat kamp pelarian Syria ni, saya borak dengan dia punya penghulu Abu Abdullah ni tadi, dia punya ketua ni. Dia kata sebelum jadi benda ni, diorang tak tahu pun Malaysia ni wujud. Diorang tak tahu Malaysia tu apa benda. Diorang kata macam apa benda, Malaysia ni apa benda. Sebab orang Malaysia lah, diorang ingat karipap ke apa. Diorang macam ingat macam Malaysia ni dari mana ni orang Malaysia datang ni? Sebab terlalu ramai orang Malaysia yang membantu diorang. So tak maukah kita ni yang untuk diri saya lah, saya cakap, yang saya rasa everyday saya ada buat silap, saya ada buat dosa yang saya tak sedar. Tak maukah kita didoakan oleh orang-orang yang teraniaya ni, yang kita tahu orang yang teraniaya ni, doa diorang mustajab. Allah akan makbulkan doa diorang. So every time saya pergi, dah 2 kali saya pergi, 2 tahun dah saya pergi, diorang akan doa non-stop untuk kami punya grup kat sana. Dan alhamdulillah saya rasa, saya punya experience sebelum pergi sana, the one thing is, sebenarnya saya ni tak ada apa-apa yang perlu dikomplain pun. Saya duduk Malaysia ni, orang nak komplain pasal politik ke, orang nak komplain pasal jalan teruk. Masya Allah, saya cakap, kalau pergi sana tengok sendiri, you will feel that, ya Allah, ya Tuhanku, bertuhannya aku ni duduk kat bumi Malaysia walaupun ada problem pun semua. But after saya pergi ke sana, bukan saya nak cakap saya tak nak ambil tahu langsung apa pasal keadaan politik, keadaan ekonomi kat sini, ambil tahu. Tapi dia punya rasa bersyukur dan sabar tu lain. So pada saya, apa yang saya nak katakan kat sini, you can do anything you want. Jangan takut. Saya pergi sana, student Malaysia umur 23-24 dah buat NGO. Ada seorang kawan saya kat sana, Musa Waili nama dia. Dia buat tangisan Syria di bumi Jordan. Saya punya bos lagi seorang, Fatihah Syuib, dia buat One Month for Them. Sangat muda dan orang-orang ini sangat kecil, lebih kecil pada saya. Tapi diorang tolong orang Syria kat sana. Diorang habiskan duit diorang untuk buka sekolah, untuk bagi electricity, untuk tolong bangunkan penempatan yang lebih baik untuk diorang. Diorang ni semua 10-15 tahun lebih muda pada saya. Saya cakap, astagfirullahaladzim, apa saya buat selama ni? Atau mungkin umur saya baru 25, saya tak sedar. Mungkin baru sekarang saya nak start, kan? I don't know, kan?
But Alhamdulillah ada juga Tuhan bagi jalan untuk buka hati saya untuk sedar yang sebenarnya banyak boleh buat. Kalau lah dikatakan saya ni hari ni confirm cancer, esok saya mati, I will still use the last few hours of my life untuk tolong orang-orang ni pada saya. So you can do so much. Do not be scared. Macam okey lah, saya cerita sikit pasal dah hujung-hujung Ramadan ni. Bukan saya nak kata bagi all your money to MyCare ke apa. Bagi sikit-sikit. There's MyCare, ada saya My One Moment For Them group, ada group-group lain. So bagi sikit-sikit. I don't think it's that much. Macam kita yang bergaji ni RM10 sehari bagi to this organisation, RM10 bagi satu hari to di another organisation. So pada saya there is so much you can do even with RM1. Mungkin kalau ada yang fikir macam nanti macam Faizal Tahir nak followers juta lebih juga kat Facebook, mungkin itu sedikit susah, tetapi there are people who are willing to help you to get there. Macam saya, macam bapa saya, macam Fatihah Syuib, Moment For Them ni, macam saya cakap Kuasa Musa Nawairi tadi ni, and there's so many more. Saya rasa kalau saya cerita tak habis saya sebut nama orang-orang Malaysia, student-student Malaysia yang sangat muda kat sana yang dah buat kerja-kerja untuk pelarian Syria ni, and tak rasa nak balik pun. Ada baru-baru ni saya pergi kahwin seorang pelarian Syria, Alhamdulillah. So for me, kita yang senang kat sini, walaupun benda ni sangat klise kita selalu dengar, tapi buka-bukakanlah hati untuk tolong orang sana, sebab mereka ni orang-orang yang teraniaya sangat. They have nothing left. Lari daripada, dihalau daripada negara sendiri pada saya adalah benda paling teruk yang boleh terjadi pada seseorang. You imagine all of you, kalau tiba-tiba dihalau daripada negara sendiri, kita nak lari pergi mana? Pergi Indonesia, pergi Thailand, pergi Vietnam. Do you want people to help you? It's very simple. Jawapannya mestilah yes. Itu sahaja. Maybe saya punya cerita lebih direct, macam bapa saya cerita pengalaman kat sana. But for me, it's more on having the heart and untuk membantu orang-orang yang dalam susah ni. And kita ni tak tahu kita punya, untuk diri saya juga tak tahu berapa banyak dosa kita apa semua, but untuk membantu orang-orang yang sangat teraniaya ni dan mereka mendoakan kita kat sini, Masya Allah, saya tak tahu. Saya hari tu masa ada satu session dengan pelarian ni, kami semua duduk ramai-ramai, dia doa on the spot untuk saya dengan kawan-kawan saya ni, and satu Malaysia dia kata, ya Allah ya Tuhan, kau tolonglah bagilah Malaysia ni satu negara yang makmur, yang takkan terjadi macam kami. Saya sebab kita ni kadang-kadang tak sedar komplain. Everyday komplain. Setiap hari kita komplain. Tapi ada orang yang lebih teruk susah. Everyday kita komplain. Tersekat dalam trafik jam sekejap pun nak komplain. Tapi kalau kita pergi sana, orang tak ada apa-apa. They have nothing. So prinsip hidup saya lepas saya pergi sana, ambil apa yang kita perlu je. Kita kerja, ambil apa yang kita perlu je. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, pernah pergi tengok rumah Rasulullah SAW, rumah dia kecil aja. Rumah dia kecil. Kadang-kadang kita kat sini semua terkejar-kejar, nak berlumba dengan kawan-kawan. Oh, baru beli kereta, minggu depan aku nak beli kereta lebih besar daripada kau. Semua nak berlumba-lumba tunjuk kekayaan. Aku nak besar, rumah aku lebih besar daripada jiran aku. What is this? Saya tak faham. Sedangkan kita semua diajar dari kecil, Islam is bersederhana. Tapi masih saya jumpa kawan-kawan yang bila saya bawa cerita macam ni, ini masalah dia orang kot, pandai-pandai cerita sendirian, sibuk nak kerja kekayaan dunia apa semua. Itu saja yang saya mampu cerita pada semua orang hari ini. Sebab saya lebih, mungkin saya tak banyak experience macam bapak saya masuk sendiri ke sana apa semua, tetapi saya pergi ke kamp pelarian pun saya tengok keadaan yang Masya Allah, apa lagi aku nak komplain dalam hidup aku ni. Setakat benda-benda kecil dalam hidup ni. So pada saya, try lah tanamkan dalam diri, take what you need only. Ambil apa yang kita perlukan sahaja. Yang lebih tu bagi pada orang lain. Sebab rezeki kita, rezeki orang lain juga. It will, benda tu, it's a cycle. It's a cycle. Kita bagi ke orang lain, orang doa untuk kita, kita dapat lebih. So tak perlulah terikut sangat, tak perlulah rasa nak compete dengan saudara mara, dengan kawan-kawan. Aku nak kereta lebih besar daripada kau, aku nak rumah lebih besar daripada kau. Ambil apa yang cukup. So yang selebihnya tu kita bagilah. Itu saja yang saya boleh cakap. Ya, terima kasih saudara Faizal Tahir. Bukan mengurus ya. Alhamdulillah, masa pun dah sebenarnya mencuri kita. Dan saya rasa penerangan daripada kedua panelis sangat berdasar pengalaman peribadi daripada Faizal sendiri. Dan daripada kami MyCare, kami menyediakan ruang dan peluang untuk saudara-saudari untuk bersama dengan kami ataupun
bersama dengan saudara Faizal melalui Iwan Pemulpodan, kita boleh melakukan sesuatu sebenarnya untuk membantu sahabat-sahabat kita di Syria. Kerana kita mahu apabila kita sudah mati kelak, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya yang selalu bila kita jumpa sahabat-sahabat kita sama ada daripada Palestin dan juga Syria, ada yang berkata, jangan sampai engkau dah duduk depan pintu syurga, kami bertanya kepada anda, apa yang engkau dah buat untuk membantu sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin? Apa yang engkau telah lakukan untuk membantu sahabat-sahabat kita di bumi Syria? Kerana tanah Asyam ini adalah tanah yang diberkati, yang pertama, dan tanah para Anbiya untuk kita orang Islam. Jadi secara rumusannya, saya boleh katakan, gunalah apa sahaja ruang medium yang kita ada, bantu mereka-mereka ini, dan teruskan membantu, sebarkan luas tentang isu ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, insya-Allah. Jadi ada apa-apa ke? Last pengumuman daripada doktor ataupun Faizal? Cukup okay. Saya tambah sikit. Sorry Sikit je. Saya just nak conclude, mungkin masa tak banyak hari ni untuk kita bercerita. Kalau nak lagi test, sebenarnya banyak tunjukkan klip apa semua supaya orang boleh rasa. Kadang-kadang kita bercakap, orang bukan nak dengar sangat, orang nak dengar saya nyanyi je kot. But basically, I will do my part. Sebab sikit saya tambah, macam ada orang bertanyakan, Faizal, kau ni buat benda macam ni sebab kau ikhlas ke kau nak popular? Pada saya tak kisahlah, tak payah bersoal kelas pada saya lagi saya popular, lagi saya famous, lagi bagus sebab saya dapat menyebabkan benda yang baik. Sebab saya sedar itulah saya punya peranan sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia. Peranan saya, kenapa Allah bagi saya jadi seorang public figure yang ramai follower, rupanya bukan untuk berseronok-seronok menyanyi melalak terpekik telur mata pentas je, tetapi untuk mengajak orang buat kebaikan. So saya minta pada semua orang yang selalu buat Facebook ke Instagram ke, asyik nak like dan repost gambar-gambar yang tak perlu repost, benda-benda yang tak perlu nak share, lebih eloklah kita follow MyCare punya Facebook. And saya pun ada buat movement saya sendiri, I Am Faith Man, yang baju saya pakai ni promo tiba-tiba lah. But basically Faith Man saya ni mungkin ramai tak tahu lagi, saya masa AJL itu ada keluar kan. So Faith Man saya ni bertujuan untuk amplify, untuk membesar-besarkan lagi segala efforts NGO atau sesiapa sahaja yang nak membantu, tak kisah Syria ke, Palestin ke, gelandangan ke, anak-anak Cawkit ke, orang yang susah kat Sabah Sarawak ke, pedalaman ke, yang tak ada education. Faith Man ni, peranan saya adalah untuk amplify efforts orang. So kalau ada sesiapa yang tak ada the crowd ataupun tak ada audience atau follower yang besar macam yang saya boleh berikan, boleh menerusi Faith Man. So I will help all these NGOs to amplify because I have the followers untuk sebarkan benda ni. And then one moment for them, Fatihah Shu'ib, please support these people. Tangisan Syria di bumi Jordan ni semua boleh cari dekat Facebook. And then baru-baru ni saya ada tolong post satu suami isteri dari London yang sanggup tinggalkan bisnes mereka selama sebulan tak balik London tengok rumah. Mereka dari London pergi ke France di mana ada satu kamp pelarian yang ada 5 atau 7,000 orang pelarian. Bertungkus lumus suami isteri ni tinggalkan bisnes diorang tinggalkan semua yang ada dekat London, pergi memasak untuk refugees ni dekat kamp pelarian ni. Every day diorang hanya mampu untuk masak untuk 1,000 orang je. Lagi 5-6 ribu orang tu tak tahu makan macam mana. So it's very very sad, very critical. Walaupun kita semua, saya tahu ada orang bila kata ada orang tolong, kita tak payah susah-susah saya nak tolong. No, sentiasa perlukan pertolongan. So pasangan suami isteri ni mereka pun sangat perlukan pertolongan. Boleh check mereka di Facebook, perlukan duit tak cukup sebab nak bagi makan 5-6 ribu orang, and nak masak pun tak cukup. So siapa yang rasa macam nak pergi bercuti ke apa hujung tahun ni, pergilah ke Calais ni di France ni, pergilah tolong orang masak untuk refugee ni. Lebih banyak pahala, lebih berkat hidup daripada pergi hidup bersorok. Itu je lah. Itu saja. Thank you. Ada request nak Faizal chorus sikit ke? Dia request tadi kalau boleh chorus sikit. Hari ni cakap juga. Hari ni Faizal bercakap je, dia cuti. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih pihak IBSB atas ruang dan juga sokongan yang berterusan kepada kami dalam isu kemanusiaan. Dan itu saja daripada kami. Ada soalan? Doktor, ada soalan. Ya. Ada soalan. Dr. Azlina, I just want to know, it's been going on for 5 years from your
funds are depleted, where they can get the money to keep on investments? Question one, sorry. And question two, are there any efforts on any part, whether our government or any particular NGO, to accept them as refugees and live in our country? I know we're not part of that refugee convention, but we're not. We house them, we host them, but they have to leave and not find another host country who's going to accept them permanently. Any efforts? Is anyone speaking to the government to be part of that convention? So just two questions. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya tahu kecap. Okay. Long question, short answer, okay. Ada soalan. Jangan nyanyi. Kita tanya mah tak boleh nyanyi. Boleh nyanyi macam ni. Kita try right. Okay, first question. First question about how long. Saya tak nak jawab directly. Tapi nak jawab ni dari segi pengajaran kita sebagai Muslim. Maybe we should ponder. Kadang-kadang soalan lazim selalu orang tanya, is there a light at the end of this tunnel? Bagi saya, yes, it's going to be. Number one, because it is prophesied. Rasulullah SAW sebut, kan? Dan kita tahu Rasulullah kalau tak sebut directly pasal Syria pun, dia sebut tentang Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa satu hari akan bebas. Dan kita tahu bahawa dahulu Salahuddin Al-Ayyubi nak pergi bebas, dia kena bebaskan dulu keadaan-keadaan di Egypt termasuk Syria. Okay? How long more saya nak sentuh ni. Cerita Sultan Mahmud Al-Fatih. Siapa dia? Yang membuka, yang dapat menawan Istanbul hari ini, dulu Constantinople. Right? Dia begitu kenapa? Keyakinan dia, kena keyakinan dia. Berapa tahun tu keyakinan tu? Hadis Rasulullah SAW sebut tentang ada seorang pemimpin yang terbaik yang memimpin satu ketumpukan tentera yang terbaik. There was zaman Rasulullah, there's about 600 AD. Okay? Muhammad Al-Fatih dapat capture Istanbul in 1453. It's almost 900 years, 850 years, something. Okay? But dalam proses 85 tahun, 50 tahun, bukan tak ada orang pergi cuba. At least almost 10 cubaan dalam batas 850 tahun. Sebab mereka yakin apa yang Rasulullah sebut itu dia akan berlaku. Semua berlaku. Bermula daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dah tua pun nak juga. Sebab dia minta supaya yang Rasulullah sebut itulah aku. Yakinnya dia. Tapi 850 tahun ini berapa banyak orang cuba semua tak percaya. Adakah dia mereka give up? Keyakinan mereka tetap teguh. Tapi kalau kita berapa kali ambil degree, diploma, kalau 3 kali ambil masih gagal, macam mana kita kan? Ayalah, mak kata tak payahlah, pergi dulu dapur lah 4-5 kali. Tapi dia 8 kali 9 kali lah, tak ingat lah, for 850 years. Sampai the last Al-Fatih ni, Muhammad Al-Fatih kata, bila dia dengar hadis ni lagi sekali, dia kata, it's going to be me. That's the keyakinan. It's going to be me. Dan dia nak bawa askar yang Rasul sebut. Dan dia berjaya. 1453 from 600 from tahun 600 1453 baru berjaya. Dan sampai alhamdulillah sekurang-kurangnya Osmaniyah itu Osmaniyah Empire Islam kita berlangsung sampailah 624. Tapi hari ini sudah ada lagi. InsyaAllah Turki akan kembali. So I don't know whether I can answer directly, but I answer indirectly. Saya yakin sebab, dan juga hadis Rasulullah SAW ada pernah sebut bahawa akan ada satu kelompok manusia yang dia tidak akan
Tidak akan dikalahkan, tidak akan kena gertak, dia tak takut lah kan. Dia tak takut. Ini satu kumpulan yang akan satu hari berjaya membebaskan Masjidil Aqsa. So, panjang juga. Selalu itu short answer. Tak boleh. Minta maaf, saya tak boleh. Soalan kedua tadi, apa yang Oh, so kebanyakan bantuan-bantuan ini kebanyakan datang daripada NGO lah. Government to help these people is a bit difficult. Not just Malaysia, not just negara-negara Arab. Kebanyakan yang menolong ialah NGO, Qatar Charity Fund, macam-macam lah. Hanya kalau kita boleh harapkan ialah negara Turki. Negara Turki dia berbeza, dan juga Qatar. Qatar antara negara yang membantu. Dan kita di Malaysia ni, kita juga ada usaha-usaha membantu. Saya ambil yang terkini lah, senang. Perdana Menteri kita buat announcement somewhere at the end of last year in PBB that Malaysia akan buka Malaysia untuk mengambil 3,000 migrant, bukan refugee migrant Syria boleh masukkan. Yes, betul. Malaysia tidak ada tangan apa tu? Refugee convention. Dia tak masuk. So dia tak boleh masuk refugee, dia boleh masuk migrant. Okay. Sekarang ni ada gabungan 9. Saya rasa 9 NGO bergabung termasuk MyCare untuk membantu kerajaan membawa masuk migrant Syria ni. Yang pertama masuk just before Ramadan itu, kita manage to bring in 17 keluarga consisting of 68. 17 keluarga, tak ingat sebab 70 lah. So 70 out of 3,000 is still far-fetched, jauh. Tapi itulah yang kita terdaya sekarang ni. InsyaAllah with this pengalaman pertama ni, batch pertama ni, kita akan bantu. Dan NGO lain yang lain juga akan buat. So itulah keadaan sekarang ni, ada buat ni. Dia stay in Siti Alam. Kami letak mereka di apartment di Siti Alam. Dan kalau ada, kita mengharapkan sebenarnya lepas benda ni, the government will announce and make it open to public, for public to come in to help. Tapi sekarang ni macam kita menunggulah bila government nak buat announcement ni. Boleh ikutnya jawapannya tu. Terima kasih. Okay, terima kasih. Masa mencuba kita, itu saja. Sikit. Fazal Tahir nak cakap tak? Sikit je. Sebab tadi tanya how long this is going to go on. Kena masuk office kan? So nanti suruh bos jumpa saya. Ada bos ke? Bos. Lambat sikit masuk kerja. There's another boss. My question was though, I'm sure the funds are depleting and they're buying weapons. There's no economy in Syria. So how does Bashar al-Assad government support itself, to kill people? Itu mungkin agak susah saya nak jawab sebab saya tak ada nombor Bashar al-Assad. Kalau saya ada nombor ni saya call juga tanya. But anyway, ini yang saya nak cakap tadi, and then pasal tadi ada tanya what is kita punya role, apa yang kita boleh buat. That is it. Hope. Kita bagi diorang hope. Itu yang saya dan tim saya bawa ke sana. Saya cakap bila saya pergi sana, kita berborak dengan diorang, tanya diorang, kalau you nak, kita bawa you datang Malaysia, apa semua, hidup senang apa semua nak. Diorang tak nak langsung. Diorang tak nak. They are not giving up. Diorang cakap, we will build our families, kita akan bangkit semula, we will get back Syria. We don't care. That is our number one mission. Diorang tak pernah putus asa, walaupun diorang pelarian dekat hidup susah, keadaan yang terlalu susah, tapi diorang kata diorang tak pernah putus harapan. And because ada orang-orang Malaysia ni, dia specifically cakap orang-orang Malaysia yang datang sini yang show us that people actually care, give us hope, bagi kita membangun apa semua penempatan kita semua. Because of that, because of you people, orang-orang Malaysia yang datang ke sini dan membantu kami lah, we feel strong that one day we will get back Syria. So that is our peranan, to give hope. So it's not just about money. Saya faham mungkin ada kadang-kadang nak membantu tapi bajet bulanan tak cukup. That's why bila Justin Bieber post something on Instagram,
40 juta orang nak retweet. Tapi bila Faizal Tahir post something yang pasal Syria pula, Allah 700 orang nak retweet, 500 orang nak repost. It's hard, saya faham. Memang fitrah manusia. Bila benda hiburan je, semua senang nak retweet, nak share apa semua. But maybe today we change, tak payah retweet benda-benda yang dunia sangat, apa semua benda-benda macam ni yang lebih perlu kita repost sama semua. So, I just want to tell you that orang-orang Syria ni, they appreciate effort orang Malaysia ni, terlalu sangat appreciate, sampai dia punya sepupu penghulu itu suruh saya pindah duduk sana. Dia buat satu rumah untuk saya, dia suruh saya kahwin orang sana. Saya terus macam bagi phone, Nak juga ada nombor. call isteri aku sekarang. Bapa saya pula di sini, jangan beritahu Hanim. Tak, ini bukan saya buat lawak. Wallahi, dia terlalu sayang kat saya dan tim saya. Dia cakap, hey, kenapa you guys tak datang sini selalu? We all love you so much. Anak-anak kami semua terlalu sayang kat kamu. Sebab bila datang je, walaupun tak kenal, berlari-lari diorang datang kat kita orang, melompat atas kita orang semua, and diorang akan menjerit ramai-ramai. Oh, this is the best day of my life. Don't you want to do that? Give them hope. And this hope is actually benda yang akan bagi strength kat diorang untuk bangun semula nak ambil balik Syria. So that is our peranan. To share, to create more awareness. Mana yang ada duit lebih sikit tu, tolonglah. Duit will be the last thing I will ever ask. Kalau saya buat benda macam ni, saya tak akan sentuh langsung pasal duit. Saya akan just cakap doa and help share these things, so that lebih ramai orang aware pasal benda ni, and give hope. So kalau ada yang kat sini masih bujang apa semua, orang Syria lawa-lawa, itu je lah suka. Selalu nak pergi sana. Saya tak tipu. Saya pasal yang mantar apa. Itu je lah. But yes, we give them hope. Bila benda ni akan habis, saya tak tahu. And kita tak perlu kisah kot benda ni sampai bila berlarutan. But I am sure, saya percaya dengan penuh keyakinan, insyaAllah this will end one day, as long as we keep supporting and giving hope to them. Itu sahaja. Itu yang saya boleh cakap. Thank you very much. Okay, terima kasih. Tepukan gemuruh untuk Dr. Tahir depan kita. Really? And I take few more minutes to answer your question just now. How they manage to survive? Even though their economic semua is depleting, right? Saya lupa nak sentuh tadi. Bashar is getting the support. Ba'ath, you must remember, Ba'ath party is a socialist party, and he is a Shia. Okay? There are two strong groups backing him. One is the Shia group, Iran. Lebanon is As-Sadr. Hizbullah. Yang Yusuf Al-Qaradawi kata, jangan panggil Hizbullah, panggil dia Hizbush Syaitan. Sebab ini adalah manusia-manusia durjana ni. So dia Syiah is supporting them, and Ba'ath is a socialist party. So that's why you can see every time ada resolution daripada UN untuk berdil Syria, these are the two countries that always block. Yang akan veto tak bagi, because they are bapa sosialis nak jaga anak sosialis Syria. I hope that will answer some of the part. So that's how they survive until today. Allah. Okay, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.